Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lalui sebelum ini telah kita muatkan sepenuhnya dengan melakukan ibadat yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi di hari yang 10 terakhir ini, kita digalakkan untuk melipat gandakan lagi amal ibadat kita. Mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah akan melipat gandakan amal ibadatnya, dan ada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu. Aisyah mengatakan, kan Rasulullah SAW ijtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat di 10 akhir bulan Ramadan yang berbeza daripada musim-musim lain dan hari-hari lain di bulan Ramadan. Maknanya gandaan dan lipatan kepada ibadat itu dijelmakan dalam bentuk ibadat yang bersungguh-sungguh oleh Rasulullah SAW, kerana sifat seorang manusia yang mukmin itu apabila mengetahui sesuatu yang baik itu akan berakhir, sesuatu peluang yang mulia itu akan berakhir, maka tentunya peluang yang ada itu akan diambil dengan sesungguh-sungguhnya supaya peluang itu tidak berlalu dengan begitu sahaja. Maka mengambil peluang itulah, maka kita disaran oleh Rasulullah SAW untuk melipat gandakan ibadat kita di sepanjang hari-hari terakhir ini. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar yang disamakan dengan 1000 bulan gandaan pahala bagi mereka yang menghidupkan malam berkenaan juga akan berlaku pada 10 malam terakhir ini. Dan disebutkan hadis Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, dan carilah khususnya pada setiap malam yang witir. Maka hari-hari terakhir ini, marilah kita sama-sama kita memuatkannya dengan ibadat-ibadat yang perlu kita lakukan seperti biasa, seperti baca Al-Quran dilipat gandakan, sembahyang sunat dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan, dan ibadat-ibadat lain juga kita lipat gandakan. Mudah-mudahan kita memperolehi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang beribadat pada hari-hari berkenaan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita juga akan beberapa hari lagi akan menyambut hari raya puasa. Hari raya puasa pada tahun ini tentunya memberikan banyak kegembiraan kepada kita semua, kerana kita telah pun beralih ke fasa endemik, yang bererti kita sudah kembali kepada keadaan yang semakin normal sebagaimana yang kita laluinya sebelum daripada musim pandemik. Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesyukuran itu kita terjemahkan kepada tindak tanduk yang baik, banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyambut hari raya ini dalam ruang lingkup ibadat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara kita bersyukur kepada antara nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kesyukuran yang kita perlu tunjukkan ini supaya kita tidak lagi
diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sama. Ujian yang kita lalui 2 tahun yang lalu, berada dalam situasi pandemik, cukup menguji keimanan kita dan cukup mengajar kita bahawasanya nikmat keselesaan hidup, nikmat berada dalam hidup yang normal itu sangat-sangat kita perlukan bagi sebagai manusia, dan nikmat itu telah pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari raya kali ini. Mudah-mudahan kita membanyakkan syukur itu, dan dengan syukur itu kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, dan kita tidak mahu lagi diuji dengan ujian yang sama. Jadi inilah cara kita tunjuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya yang kita laluinya dengan hari raya yang sempurna, hari raya yang ada padanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya ada padanya bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya yang ada padanya menyambung silaturahim. Mungkin kita sudah 2 tahun tidak dapat melaksanakan hubungan silaturahim dengan baik, maka pada kali ini hubungan silaturahim dapat kita laksanakan dengan lebih baik, dan kita ambil peluang itu untuk kita mengukuhkan hubungan antara keluarga, antara jiran dan sebagainya. Kita perlu memahami bahawasanya hari raya ini adalah hari raya dalam rangka kesinambungan kepada ibadat di bulan Ramadan. Kita tidak boleh pisahkan hari raya dengan Ramadan. Hari raya adalah tanda kita telah berjaya dalam mengharungi bulan Ramadan yang mencabar, yang penuh dengan keperluan kesabaran yang tinggi, kerana kita terpaksa bertahan dahaga, menahan diri daripada lapar dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka anugerah hari raya ini adalah sebagai tanda, sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat muslimin, dan hadiah ini perlu kita terimanya dalam konteks hubungannya dengan Ramadan. Maknanya puasa sebulan Ramadan dan berhari raya juga dalam konteks kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah semangat yang perlu kita ada dalam kita meraihkan hari raya 1 Syawal ini. Kita dibenarkan untuk bergembira. Itu disuruh untuk bergembira kerana hari raya ini hari kemenangan. Hari raya ini hari untuk kita menunjukkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh itu, laksanakanlah dan penuhkanlah hari raya ini dengan perkara yang dituntut oleh agama, dengan tidak kita melanggar ajaran Islam, dan kita terus-menerus berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.